Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Hari ini hari Jumaat yang sangat mulia, petang Jumaat, petang yang barakah. Kita bertemu lagi dalam siri Al-Kuliah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini sebenarnya sebagai pembuka kata saya nak ucapkan tahniahlah kepada pelajar-pelajar UPSR yang telah berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan yang semalam diumumkan keputusannya, dan Terengganu merupakan negeri yang 10 tahun berturut-turut mencipta rekod dalam kecemerlangan UPSR. Tahniah untuk orang Terengganu, dan insya-Allah ya, barangkali kita ambil iktibar, barangkali mereka ni suka makan ikan, kepuk lekor dan sebagainya, sebab itu boleh memberikan perkembangan otak dan sebagainya. Boleh dipikirkan oleh mereka yang buat produk untuk genius otak dan sebagainya. Mudah-mudahan ikan ni kita dapat jadikan sebagai satu ramuan khas untuk diberikan kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar semua ya. Dan sebenarnya anak-anak yang tidak mendapat 5A ataupun 4A, 1B dan sebagainya, mereka bukan tidak berjaya, mereka belum berjaya lagi sebab tangga lagi banyak ya. UPSR baru tangga pertama, dan perempuan di sebalik kegembiraan kita meraihkan kejayaan anak-anak dan sebagainya, janganlah kita lupa kepada mereka yang ditimpa musibah sebenarnya. Terutamanya kita ucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang berada di Indonesia yang akibat daripada Gunung Merapi yang meletus baru-baru ini. Kita rasa amat-amat sedih sebab mereka saudara seagama dengan kita, dan juga kepada keluarga-keluarga ataupun mereka yang berada di utara tanah air kita, di Kedah, di Perlis ataupun di Terengganu, Kelantan, yang juga ditimpa musibah banjir yang besar baru-baru ini. Kita juga ya turut prihatin, dan sebab itu Al-Kuliah pada hari ini mempersembahkan tajuk kita itu hulurkan kasih. Ya, kita hulurkan kasih kita dan mereka. Macam caranya kita akan bincang dalam Al-Kuliah pada petang ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini saya sebenarnya bersama dengan penonton dari jauh sebenarnya. Bukan mereka nak melarikan diri banjir, tidak ya. Mereka ni seronok nak bersama dengan Al-Kuliah. Sebenarnya ramai orang nak bersama dengan Al-Kuliah tiap-tiap petang Jumaat, tapi kena orang kata apa, kena beratulah, ikut queue lah. Mudah-mudahan sampai giliran anda. Mereka pada petang ini ialah Jawatan Kuasa Surau Tok Wan, Kampung Jaya, Kuala Slim, bersama dengan penduduk Kampung Kuala Slim, Slim River, Perak. Jadi mereka ni orang Perak datang ke Al-Kuliah Studio C pada petang ini, live di Kaca TV. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, apa kata kalau kita perkenalkan siapakah ahli panel kita pada petang ini? Tak lain tak bukan mereka yang kita jemput ialah Ustaz Abdul Hadi Bakri Haji Abdullah, Imam Satu Masjid Al-Husna, Bandar Sunway, Petaling Jaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Itulah warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Abdul Hadi. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, kita sebenarnya akan bicarakan topik hulurkan kasih. Kalau anda ada kemusykilan, ada cadangan dan sebagainya, bolehlah emailkan SMS kepada kami soalan anda, dan kami akan baca soalan-soalan anda untuk kita lihat bagaimana kita dapat memanfaatkan soalan tersebut. Dan dua penonton yang soalannya sangat bertuah menepati tajuk kreatif dan inovatif, sebenarnya Pustaka Salam bermurah hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada dua orang yang bertuah pada petang ini, yang memang SMS-kan soalan ataupun emailkan soalan kepada kami yang menepati tajuk, insya-Allah. Dan juga terima kasih juga kepada produk Di Hatiku yang selalu bersama dengan Al-Kuliah pada setiap petang Jumaat, yang memang ada makanan-makanan yang berunsurkan kesihatan seperti tertera di Kaca TV anda, kopi goji, jus dan sebagainya. Berkat berkhasiat, rasanya pasti menyengat, itulah temanya barangkali. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang memang bersama dengan kita saban minggu dengan dua majalah yang tidak asing lagi, yang memang sangat-sangat diminati ramai, iaitu majalah ASO dan juga majalah Anis, yang sesuai sangat-sangat sebab tidak ada perkara-perkara yang lawa di sini ya. Banyak ibrah ataupun iktibar untuk kita ambil dari kedua-dua majalah ini. Terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad untuk bacaan dan tatapan anda, dan juga terima kasih kepada Aifa Health Sendirian Berhad yang menawarkan penawarnya yang berkesan, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, untuk merawat penyakit yang disebut sebagai diabetes ataupun penyakit kencing manis. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala kita berusaha, kita berikhtiar, Allah Ta'ala yang menyembuhnya. Dan terima kasih satu lagi kepada Bihun Sufi
produk yang sudah semakin popular sekarang ini, bihun sufi. Dan untuk makluman anda, pusat edaran bihun sufi di Kuala Terengganu. Ini berita baik untuk orang Kuala Terengganu, iaitu telah mula beroperasi sepenuhnya. Maklumat lanjut SMS ke 019 300 7088 atau layari Facebook Bihun Sufi. Jadi anda di Kuala Terengganu sangat bertuah, layarilah Facebook Bihun Sufi. Anda akan jumpa di mana anda patut dapat Bihun Sufi di Kuala Terengganu. Okey, tuan dan puan-puan, sebagai pembuka bicara pada petang ini, kita ajukan satu soalan kepada Ustaz Abdul Hadi. Yang bagi Ustaz, sekarang kita lihat walaupun banjir sudah surut, dah reda, sepatutnya kita beralkuliah di utara sebenarnya, tapi sudah reda. Barangkali yang masih belum balik ramai lagi, dan yang balik pun bukan boleh tidur pun Ustaz. Ya, tengok rumahnya dengan selumpurnya, dengan tak boleh pakai banyak benda lah, tilam tak boleh pakai, TV pun tak boleh pakai. Jadi Ustaz, dalam suasana krisis dan bencana seperti ini, apakah tanggungjawab umat Islam terhadap mangsa-mangsa lain yang ditimpa kesusahan? Sebagai umat Islam, macam mana, apa tanggungjawab kita Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang bahagia Ustaz Fauzi selaku pengerusi, saudara-saudari penonton-penonton di studio dan juga penonton-penonton Al-Kuliah di mana saja anda berada, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu dalam rancangan Al-Kuliah pada petang ini membicarakan tentang tajuk hulurkan kasih. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim sebagai penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka kita di Al-Kuliah pada petang ini, sebagai tanda tolong kita, bantu kita kepada mangsa-mangsa banjir, kita menolong mereka dengan cara memotivasikan mereka, membina kembali semangat mereka, dengan cara menenangkan perasaan mereka dengan ayat-ayat Allah yang Allah SWT turunkan kepada kita. Ini cara yang kami boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi mangsa di dalam musibah banjir yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang menenangkan kita, yang memujuk kita, ayat-ayat yang akan memberikan kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana musibah ini adalah merupakan suatu daripada cabaran hidup, ujian hidup. Bila kita berani hidup, maka kita mesti menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kalau kita takut untuk dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau kita takut dengan ujian-ujian hidup, tidak payah untuk kita hidup. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya dia akan pasti menguji kita, mencoba kita, kerana dunia ini adalah pentas untuk kita diuji oleh Allah untuk mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, iaitu syurganya. Mereka yang lulus dengan ujian, Allah Taala akan bagi berbagai-bagai kelebihan, berbagai-bagai anugerah, berbagai-bagai hadiah. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang memberi maksud kepada kita dalam surah Al-Baqarah, dan nescaya pasti kami akan menguji manusia dengan ujian-ujian yang sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, ujian-ujian kekurangan harta benda, kekurangan jiwa raga, ujian kekurangan samarat, buah-buahan, tanam-tanaman dikurangkan oleh Allah, tenggelam banjir.
Dan Allah bagi tahu wabasyiris sabirin. Allah suruh gembirakan olehmu wahai Muhammad orang-orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka ialah orang-orang yang apabila ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kembali kepada Allah dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepadanya kami dikembalikan. Lalu apa balasan yang Allah sediakan? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka yang boleh ucap ucapan ini, yang tenang dengan ujian Allah, yang rileks, yang boleh terima ujian Allah ini. Allah kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Bagi mereka akan mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kehidupan, sunnah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, disebutkan dalam ayat ini. Dia nak menguji kita. Dan di sana disebutkan ujian itu didatangkan untuk kita bersabar. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala datang ialah untuk kita bersabar. Maka sebab itu dalam pembicaraan sabar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada 3. Sabar ketika melakukan ketaatan, sabar ketika meninggalkan maksiat kepada Allah, dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Dan sabar menghadapi musibah ini adalah merupakan perkara yang menjayakan kita, yang menyelamatkan kita. Kitab-kitab Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, dalam bab munjiat, dalam kitab Abdullah Al-Haddad, Nasaih Ad-Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, semua dalam bab munjiat salah satunya ialah sifat-sifat yang menyelamatkan kita, sifat-sifat yang menjayakan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ialah sifat yang dipanggil sebagai as-sabru 'indal bala. Sabar ketika menghadapi ujian, sabar ketika menerima musibah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ujian itu kita suka ke, kita tak suka ke, kita meluat ke, kita benci ke, kita sebagai hamba kena terima. Tidak ada campur tangan dalam urusan Allah. Allah nak uji kita, Allah boleh uji. Sebab itu adalah merupakan hak mutlak Allah. Manakala hak kita sebagai hamba menerima saja. Kerana apa saja yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, semuanya telah ada di dalam Lauh Mahfuz. Semuanya telah ditakdirkan. Sebab itu Allah suruh kita sebut inna lillah. Kembali kepada Allah Sang Pencipta. Rapatkan diri kita kepada Allah. Maka menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kegundahan, dan akan menghilangkan, tuan-tuan dan puan-puan, keresahan. Dan akan memasukkan ke dalam hati kita ketenangan. Berasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang tak menerima musibah jangan terlampau seronok. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bila-bila masa saja boleh memberikan. Tetapi yang tak kena musibah ini menunjukkan simpati. Lahirlah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sifat tolong-menolong antara sesama kita. Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong bantulah kamu sesama kamu dalam perkara-perkara yang baik, yang berkebajikan, yang berpahala, dan juga perkara-perkara takwa. Artinya tolong saudara-saudara kita yang kena musibah dengan cara yang berbagai-bagai. Antaranya dengan memberikan motivasi, memberikan kepada mereka, tasyji'kan mereka, bangunkan semula jiwa mereka yang sedang risah, yang sedang gelisah ini dengan membacakan ayat-ayat Allah sebagai penawar kepada mereka. Yang kedua, boleh bantu sudut material dengan membantu mereka dari segi menermakan wang kita, menolong mereka dengan tenaga, dengan cara kita turun, buat program-program, tolong masa-masa banjir, tolong cuci rumah mereka, tolong bersihkan kampung halaman, tolong bersihkan itu dan ini. Itu juga boleh dibantu oleh kita. Dan berbagai-bagai cara lagi untuk kita menjadi hamba Allah yang saling berkasih sayang. Artinya cubit paha kanan,
rasa paha kiri. Sakit di kaki, seluruh badan kita menanggung. Dulu di selatan Allah uji, tahun lepas di Johor, Kota Tinggi pun tenggelam. Tahun ini Allah uji kita di Selat Utara. Tahun ini. Tidak tahu tahun depan. Kita minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah utara diuji oleh Allah, anak bukit pun tenggelam. Anak bukit, sepatut bukit tinggi tuan-tuan, tenggelam juga. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita, mengikatkan diri kita dengan sabar. Allah nak uji kita supaya kita ini lulus atau tidak di dalam bab kesabaran. Ulama ada menyatakan, asar ada kata, iman kita ini dibangunkan atas dua sifat. Yang pertama sabar, dan yang kedua syukur. Jadi dua ni lah petanda kita beriman. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersabar dengan ujian Allah, dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabarnya Nabi Yaqub menunggu kepulangan anaknya Yusuf dan Bunyamin bertahun-tahun. Sabarnya Nabi Yusuf ditimpa ujian oleh Allah sehinggakan mereka. Ya, kita tengok kisah nabi-nabi yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf di penjara 7 tahun. Akhirnya Allah angkat martabatnya, Allah beri salawat kepada dia, anugerah kepada dia, dengan diangkat menjadi gubernur. Alhamdulillah. Menjadi gubernur kepada kerajaan negeri Mesir. Itulah dia di antara contoh-contoh yang boleh diberikan. Itulah contoh-contoh perempuan bagaimana insan-insan telah ditimpa musibah tapi mereka masih lagi tetap sabar dan ada perasaan syukur walaupun musibah, tapi masih lagi banyak lagi nikmat-nikmat yang barangkali kita tidak nampak di sebalik musibah yang kita nampak yang kecil depan mata itu, tapi musibah yang sebesar depan kita tak nampak. Apapun, hulurkanlah kasih anda kepada mereka yang ditimpa musibah. Jumpa lagi selepas ini, kita berehat seketika. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk hulurkan kasih kepada mereka yang ditimpa musibah ataupun masalah. Jadi tuan-tuan dah lihat tadi bagaimana mangsa Gunung Merapi di Indonesia. Boleh barangkali anda lihat ya macam mana penderitaan mereka, termasuk ternakan-ternakan yang orang kata apa mati tadi. Eloklah kalau anda dapat lihat Majalah 3 malam esok ya, secara detail, secara terperinci. Apa pun perempuan, rasa tak seronok kalau kita tak ambil soalan daripada penonton-penonton yang datang dari jauh. Jawatan kuasa suara Tok Wan yang datang pun Tok Wan opa-opa je datang sini kan. Nak tanyakan soalan kita semua. Silakan Puan Zainab kalau ada soalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan satu soalan berbunyi, apabila berlaku musibah seperti banjir dan ketika ini, ada yang menerimanya dengan terbuka dan ada juga yang menyalahkan takdir kerana kehilangan ahli keluarga dan juga harta benda. Minta Ustaz komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan Zainab. Ini Ustaz betul Ustaz, ada yang merungut-rungut, ada yang marah dan ada yang merasa rugi malah. Yalah kalau kita lihat Ustaz, secara contohlah Ustaz. Ini yang peternak ikan air tawar yang dalam kolam tu Ustaz memang rugi banyak. Tanaman-tanaman memang yang menanam tu memang rugi Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz yang orang merasakan dia menyalahkan takdir, menyalahkan banjir, menyalahkan hujan turun. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Ya, dalam ujian Allah Subhanahu wa taala menguji kita, walaqad fatanal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina sadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Dan kami menguji orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Dengan ujian itulah kata Allah, kami mengetahui di sisi kami siapakah yang benar, siapakah yang dusta. Sebab itu kita adakan program-program yang macam ni, motivasi-motivasi yang macam ni, untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tidak merungut, untuk kita tidak berputus asa, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahuna bima atakum. Musibah ni Allah dah bagi tahu dalam Quran, kepandaian Allah, kecerdikan Allah, ilmu Allah bagi tahu kita, kasih sayang Allah tu dah bagi tahu kepada kita konsep musibah Allah datangkan kepada kita.
supaya kita jangan merasa gembira dengan apa yang Tuhan bagi. Yang kedua, jangan terasa sedih, putus asa dengan apa yang Tuhan ambil. Sebab semua tu datang daripada Dia. Ya, tanam tanaman, pokok-pokok, ya, yang panggil sawah-sawah padi yang menghijau, tiba-tiba tenggelam, habis semua kuning. Mati pokok habis. Seperti yang disebut Ustaz Fauzi tadi, binatang-binatang ternak habis semuanya, mati. Semua ini adalah untuk menguji, dan Allah nak bagi kepada kita bila ujian ini yang perlu kita berikan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman, beritahu kepada mereka bahwasanya Allah SWT bila datangkan musibah membawa berita gembira. Dua. Satu, Allah nak angkat darjat, bagi pahala. Kalau kita sudah hapus dosa. Kalau kita dosa masih banyak, Allah uji kita dengan berbagai ujian, musibah dan sebagainya, banjir, maka datangnya ujian itu adalah untuk menghapuskan dosa kita. Likaffaratuz dzunub. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang telah memotivasikan kita dengan satu sabdaannya yang berbunyi, ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu bihi sayyiatih. Apa maknanya? Maknanya Nabi bagi tahu tidak ada satu pun yang menimpa orang yang beriman. Sama ada rasa susah hati, sama ada musibah, sama ada kepayahan, kesusahan. Hatta sekalipun duri yang tercucuk di kaki kita ketika kita berjalan, melainkan untuk mengampunkan dosa kita, mengkifaratkan kesalahan-kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan noda dan dosa kita dengan Allah. Tu tujuan Allah Taala datangkan musibah. Bersyukur kerana Allah sayang kepada kita, nak bersihkan dosa kita. Tapi siapa yang merungut, gagal lah. Siapa yang rasa resah, gelisah, gundah dan gulana, dia gagal untuk menjadi hamba Allah. Dia gagal mewatakkan watak hamba. Dia gagal menjiwai jiwa hamba kepada Allah. Orang yang apabila berjaya menjiwa-jiwai hamba Allah, berjaya mewatakkan watak Allah, apa saja yang Allah timpakan. Kadang-kadang kita nak pergi ke masjid, tuan-tuan, nak pergi ke masjid, nak sembahyang jemaah, pakai kasut, tiba-tiba dalam perjalanan kita nak pergi, tersadung kaki, tercabut kuku. Oh, esok aku tak mau pirah, Allah tak bagi aku pergi. Mana boleh? Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita, dia uji kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan kasih kepada kita. Oh, bila kita kena satu musibah, kita merungut, kita kata, oh, ni Allah SWT tak sayang. Tidak betul konsep itu. Tidak betul pemahaman itu. Kita betulkan. Kita perlu merasakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan kasih kepada kita. Baik, itu saja. Terima kasih Ustaz Abdul Hadi. Kita ambil soalan nombor 2 daripada Puan Rahmah. Silakan Puan Rahmah, ada soalan ke? Ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Okey, satu soalan. Bagaimana pula dengan individu yang mengambil kesempatan dalam mendapatkan bantuan banjir sedangkan rumah kediaman mereka tidak terkena banjir? Minta ulasan Ustaz. Terima kasih puan silakan. yang bertanya. Berkaitan dengan soalan ini, adab di dalam kita menerima bantuan, ya, adab dalam kita memberi pertolongan, adab. Kita sebagai orang Islam, Nabi turun kepada kita, diutuskan kepada kita menyempurnakan adab, menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Bagi mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab itu, kena ingat kita ni orang Islam. Jangan buat perangai macam ni, malu. Kalau kita tak ditimpa musibah, kita ambil kesempatan untuk pergi sapu berah orang. Berah itu orang bagi kat orang lain. Kita ambil buat balik rumah kita. Biskut-biskut kering orang bagi kepada kita, biskut Pak Sagi.
Di belah Kedah, orang Kedah tengok biskut paksa lagi. Orang bagi kepada kita, bagi kepada orang lain, kita ambil. Ni tak ada adab ni, Nabi marah ni. Allah marah. Tak malu kalau kita nak jumpa Nabi nanti? Tak jumpa Nabi macam mana kalau perangai tak ikut akhlak Nabi? Adab ketika kita menerima bantuan ialah jangan kita meminta-minta. Dan yang kedua, apabila terima bantuan, kita terima itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tak kena musibah sepatutnya boleh ambil kesempatan. Siapa yang mengambil kesempatan dikira mengambil tanpa hak. Jangan kamu makan harta sama kamu secara batil. Allah Ta'ala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta-harta, makan je daging. Kalau bukan hak kita, kita makan. Fannaru aulabi, api neraka yang paling layak untuk dia. Tak takut ke? Jangan buat perangai macam ni, Ustaz pesan. Tinggalkan perangai yang macam ni. Bantu, pastikan bantuan yang diberikan oleh kerajaan, yang diberikan oleh NGO dan sebagainya sampai kepada kumpulan sasaran. Kita yang tak terkena, simpatilah sikit. Jangan mengambil hak orang lain. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Itulah dalam perempuan, jangan ambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Apa pun yang namanya makanan, beras ke, susu ke, gandum ke, ataupun biskut kreatif itu, yang kita makan nampak biskut, tapi sebenarnya ialah bara-bara api neraka yang kita telan sebenarnya. Okey, kita satu lagi wakil kaum lelaki-lelaki, barangkali Yub ke siapa nak tanya soalan. Silakan Abdul Rashid, ada soalan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz, terlebih dulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak TV3 yang sudi menerima kami daripada Kampung Kuala Selim sebagai tetamu Al-Kuliah pada petang ini. Soalan saya Ustaz, jika dibandingkan dengan kejadian banjir di Malaysia dengan negara lain seperti Pakistan dan Thailand, Malaysia dianggap bertuah kerana musibah yang berlaku tidaklah seburuk negara tersebut dan merupakan satu tanda kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Patutkah kita bersyukur dan menerimanya dengan redha dan sebaliknya? Tidak, Ustaz. Baik. Terus Ustaz. Ya, saya jelas sikit Ustaz. Barangkali kalau kita lihat macam di Kedah, di utara tanah air kita yang datang itu bentuk air. Tapi saya bayangkan di Indonesia, Gunung Merapi tu dia punya laharnya panas Ustaz. Tak sama dengan air yang bah yang kita harung tu yang sejuk je kan. Boleh Ustaz bayangkan Ustaz, kita gambarkan perbandingan sejauh mana kita patut bersyukur ni musibah yang sekecil ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahawa ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bentuk air. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di Indonesia dengan Gunung Merapi, belum lagi melepaskan lawanya yang betul-betul bau debu-debu saja. Kita lihat makan dia punya kawasan 100 km. Allah tunjukkan kuasanya. Sudah merosakkan 100 km persegi kawasan-kawasan yang ditimpa dengan musibah itu. Kita yang berada di Malaysia diuji dengan sedikit oleh Allah SWT dengan air. Kita kena tengok dalam bab ini, kena tengok orang-orang yang lebih teruk daripada kita untuk meningkatkan iman kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita ada yang lain Allah uji lagi dahsyat, mereka boleh bersabar dan mereka boleh lulus. Apakah kita yang diuji dengan sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini nak tengok kita berjaya ataupun lulus, gagal dalam kehidupan, dalam ujian kehidupan ataupun berjaya dalam ujian kehidupan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diikatkan diri kita dengan redha. Redha artinya redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha inilah yang akan melayakkan kita nanti dipanggil oleh Allah sebagai radiyatan mardiyah. Di atas keredaan kita sebagai hamba kepada Allah, menerima apa saja suka tak suka,
Hukum hakam suka tak suka kita terima. Ujian Allah kehidupan yang kita benci kita suka, semuanya Allah bagi kita terima. Akhirnya apa? Kita akan dapat esok penghargaan daripada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dengan jawatan hamba. Tenang, tak gaduh nak rebut jawatan Tuhan. Redha dengan jawatan hamba. Masalah dia kita nak jadi Tuhan, oh tak mau susah. Macam mana masuk syurga? Lalu Allah kata, radiyatan pulang ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Redha meredai. Artinya sifat orang nak jadi hamba Allah ni kena ada redha. Redha meredai ni apa dia? Allah redha kita sebagai hamba. Kita redha Allah sebagai Tuhan. Bila kita redha Allah sebagai Tuhan, apa pun yang Tuhan nak bagi kita, kita terima. Nabi Ibrahim dalam program korban yang kita buat, sembelih anak. Allah uji sampai tahap itu. Tapi dia redha, dia hamba. Aku hamba, tidak ada protes. Tidak ada hak untuk bantah. Hei Allah, ni tak logik ni. Tak rasional ni, sembelih anak. Tapi dia tak kata sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim hamba. Bila Tuhan perintah, mana boleh bantah. Bila Tuhan perintah, mana boleh protes. Barulah kita akan dipanggil bertemu dengan Allah. Dan Allah iktiraf kita. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam senarai hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu di dalam syurgaku. Artinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ikat diri dengan sabar, ikat diri dengan redha akan melahirkan kita diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya. Dan apabila Allah iktiraf kita sebagai hamba, apa yang akan kita dapat? Fadkhuli jannati. Masuklah kamu di dalam syurgaku. Dalam syurga tak ada ujian dah, tak ada banjir, tak ada bah, tak ada gunung berapi. Sonok semata-mata. Dalam syurga tak ada lagi suruhan, tak ada lagi larangan. Masa tu kita keluar daripada hamba, tak ada kerja lagi. Kerja kita hanya untuk mendapat habuan daripada Allah. Allah pula bertindak untuk merealisasikan apa yang kita nak. Belum cakap di mulut lagi, dalam hati saja. Dah Allah Ta'ala tunaikan kepada kita. Artinya Ustaz, apa pun musibah yang kita terima ini hanyalah sekadar di dunia sahaja, perempuan, bukanlah sampai akhirat. Akhirat Tuhan akan bagi syurga ataupun neraka, dan kita na'udzubillah kalau dapat neraka ya. Mudah-mudahan semua dapat syurga Allah SWT disebabkan kita redha, sabar di atas segala musibah, dan kita ada secebis rasa syukur di atas musibah yang kecil berbanding musibah orang lain yang lebih besar. Apapun, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل. Okey, sekali lagi kita berjumpa dalam Al-Kuliah dengan tajuk hulurkan kasih dan mereka ditimpa masalah musibah banjir dan musibah-musibah yang lain. Dan insyaAllah kita baca sikit lagi soalannya. Ustaz, soalan email yang saya cukup terharulah. Dia kata, Ustaz, saya ni tidak berkemampuan, saya orang miskin, tapi saya cuba nak bantu juga menghulurkan bantuan ataupun kasih saya kepada mereka ditimpa musibah. Apakah cukup dengan berdoa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Masya Allah. Inilah dia tanda kasih dan sayang kepada kita. Doa kepada saudara-saudara kita di malam-malam hari, di malam yang sunyi, itu akan diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat akan kata, walaka misla zalik. Bagi kamu juga seperti itu. Artinya bila kita doa kepada saudara-saudara kita di mana saja pelosok dunia atas kasih dan sayang, atas sifat ukhuwah Islamiah, maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah akan diaminkan oleh para malaikat. Dan Nabi bagi tahu, malaikat akan kata demikian juga bagi kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah bahawasanya jangan kita yang sejam ini, saya nak konklusikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, artinya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ujian, dipanggil mihnah. Kata Buya Hamka, mihnah diberikan oleh Allah kepada kita untuk diberikan minhah. Mihnah ni ujian, tribulasi. Minhah ni beasiswa, sumbangan, hadiah. Allah nak bagi beasiswa kepada kita. Allah nak bagi kita peri. Allah nak bagi kita minhah.
pemberian-pemberian yang banyak. So bersabarlah. Jadi Ustaz nak ajak sikit, ialah apabila kita ditimpa musibah ini, ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Inilah yang Nabi ajar. Orang yang pertama yang akan dipanggil di akhirat esok, hadis Nabi sebut, ialah mereka-mereka yang alhamiduna alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Mereka yang memuji Allah dengan pujian-pujian yang puji dalam setiap keadaan, susah ataupun payah, bersyukur. Satu lagi hadis Nabi sebut, ajibtu li amril mu'min idza asabathu al-khaira hamidallah wa syakara wa idza asabathu ad-dharra hamidallah wa sabara. Aku rasa heran dengan urusan orang beriman, kata Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi kata bila mereka ditimpa dengan sesuatu yang baik, mereka puji Allah dan mereka bersyukur. Tetapi bila mereka ditimpa suatu musibah kemudaratan, maka mereka akan puji juga Allah sambil bersabar. Masya Allah tuan-tuan. Kita nak jadi macam ni insya-Allah. Mudah-mudahan tercapai matlamat kita insya-Allah. Okey Ustaz, barangkali kalau kita lihat Ustaz satu lagi, saya nak tanya Ustaz, barangkali adakah banjir ini tanda Allah Ta'ala hulurkan kasihnya kepada mereka ditimpa banjir? Sebab berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan akan diujinya hamba itu. Adakah itu tanda hulur Allah Ta'ala hulurkan kasih kepada mereka ditimpa banjir? Silakan Ustaz. Ya, tepat sekali maksud hadis yang telah Ustaz Fauzi bacakan tadi. Artinya bila Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kita, Dia akan uji kita. Dan setiap ujian itu Allah SWT sediakan hadiah. Firman Allah, innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala menyediakan kepada orang-orang yang bersabar ini ganjaran pahala yang tidak ada batasannya. Bighairi hisab, tidak ada batas. Tuan-tuan dan puan sekalian, bolehlah siapa yang menerima ujian ini, insya-Allah dia adalah tanda kasih sayang Allah. Allah nak yuwaffas sabirun. Allah nak tepatikan, nak bagi pahala, nak bagi ganjaran, nak bagi anugerah. Atas dunia anugerah, balasan di akhirat nanti, ganjaran di akhirat nanti. Mungkin di dunia Allah nak angkat darjat kita selepas ini, memudahkan kita insya-Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu kesenangan. Ya, mudah-mudahan susah payah kita bersihkan rumah, susah payah beli perabot baru, lepas ni beli TV baru, akan diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena sabar. Terima kasih bagi Ustaz Abdul Hadi Bakri Abdullah, ya, Imam Satu Masjid Al-Husna. Apa puan-puan, terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Jawatan Kuasa Surau Tok Wan Kampung Jaya Kuala Slim bersama dengan penduduk Kampung Kuala Slim, Slim River, Perak. Dan bagi mereka yang ditimpa musibah, bacalah banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata Rasulullah. InsyaAllah diangkat segala kesusahan yang menimpanya. Apapun, insyaAllah puan-puan, kita jumpa lagi dengan tajuk yang lain pada minggu hadapan. Jumpa lagi pada minggu hadapan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.